Bab tentang orang yang berkahwin tetapi dia tidak menyebutkan mas kahwinnya sampai mati. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Masruq, daripada Abdullah, dalam soalan kepadanya berhubung dengan seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan, lalu lelaki itu mati meninggalkannya dalam keadaan belum lagi bersetubuh dengannya dan belum menentukan dan tidak menyebutkan mas kahwin untuknya. Ibnu Mas'ud menjawab, perempuan itu berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya dan dia perlu beriddah. Dia juga berhak mendapat pusaka. Kata Ma'qil bin Sinan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti itu dengan keputusan tadi berhubung dengan Birwa' bin Tiwashiq. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud juga, lalu Uthman, yakni guru Imam Abu Daud, meriwayatkan hadis sama seperti lafaz hadis yang tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud lagi, daripada Khilas dan Abi Hassan, daripada Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahawa Abdullah bin Mas'ud pernah dibawa soalan, dikemukakan soalan berhubung dengan seorang lelaki, lalu perawi riwayat ini mengemukakan cerita tadi, cerita yang tersebut sebelum tadi. Qala, kata perawi, mereka pergi berulang-alik untuk menemui Abdullah selama sebulan, atau katanya beberapa kali. Qala, kata perawi lagi, kata Abdullah bin Mas'ud bila akhirnya, fa inni aqulu fiha, saya nak bagi pendapat berhubung dengan perempuan itu, iaitu dia berhak mendapat pusaka, berhak mendapat mas kahwin seperti mas kahwin perempuan-perempuan lain, yakni yang seumpamanya, tidak kurang tidak lebih, mana betul-betul sama seperti mas kahwin perempuan lain yang sepertinya. Dia juga berhak mendapat pusaka dan perlu beriddah. Jika jawapan saya ini benar, maka ia datangnya dari Allah, ataupun dari Allah lah jawapan itu. Dan jika ia salah, maka dari saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya bersih, Allah dan Rasulnya suci ataupun tidak bersalah. Tiba-tiba bangun beberapa orang dari kabilah Ashja', termasuk antara mereka Jarrah dan Abu Sinan. Lalu mereka berkata, wahai Ibnu Mas'ud, kami bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan begitu di kalangan kami berkenaan dengan kes Birwa' binti Washiq. Suaminya ialah Hilal bin Murrah al-Ashja'i, sama seperti keputusan yang engkau berikan itu. Qala, kata perawi, mendengar penyaksian beberapa orang tadi, Abdullah gembira sangat bila keputusannya menepati keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Marsad bin Abdullah, daripada Uqbah bin Amir, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang lelaki, sukakah kamu, nakkah kamu aku kahwinkan kamu dengan fulanah, perempuan anu. Qala, kata lelaki itu, jawab lelaki itu, ya, suka. Nakkah? Nak. Qala lil mar'ah wa qala lil mar'ah, dan kepada perempuan pula Nabi bertanya, tardain
an uzawwijaki fulanan, kamu nak kah, atau kamu setuju kah, kamu kenal kah, puas hati kah? Boleh berlaku lah, tak apa. Saya kahwinkan kau dengan si anu. Qalat, perempuan itu jawab, na'am, ya. Maka Nabi SAW mengahwinkan mereka. Begitulah, azwaja ahaduhuma sahibah. Selepas itu lelaki tersebut dukhul dengannya, jadi bersetubuh dengannya, dan dia belum pun menentukan mas kahwin untuknya, dan belum pun dia memberikan kepadanya apa-apa. Lelaki itu adalah salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah. Orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah ada bahagiannya, habuannya di Khaybar. Bila dia hampir mati, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan saya dengan fulanah, perempuan sekian-sekian. Saya belum lagi menyebut mas kahwin untuknya, belum juga saya memberikan apa-apa kepadanya. Sesungguhnya saya menjadikan kamu sebagai saksi bahawa saya berikan kepadanya, untuknya, sebagai mas kahwinnya, bahagian saya di Khaybar. Isterinya pun ambil lah bahagian dia tadi, dan dia jual dengan harga 100.000. Kata Abu Dawud, Umar menambahkan di permulaan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tadi. Kemudian rawi mengemukakan hadis yang semakna dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Kita tengok semula. Ini bab tentang orang yang menikah tapi tak sebut semasa akad tu mas kahwin. Tak sebut berterusanlah sampai mati. Lagu mana? Bolehkah tak sebut mas kahwin? Boleh. Tapi mas kahwin tu wajib kena bui juga ke mana-mana walaupun tak sebut. Dalam syarah iqna' bawah tu, kalau seseorang tu dia tidak sebut mas kahwin, akadnya sah, akad nikah tu sah dengan ijma' ulama. Ijma' semua kata sah, tetapi dia tetap kena bagi mas kahwin. Ke mana-mana pun mas kahwin tu jadi terhutan. Tak sebut tak apa. Ataupun itu kalau tak sebut. Kalau sebut, tak sebut sebanyak mana pun serupa juga, kena bayar juga. Cuma nak bayar tu bayar sebanyak mana mas kahwin tu, orang panggil ini termasuk dalam bab mas kahwin mahar mithil, mahrul mithli, iaitu mas kahwin serupa dengan mas kahwin perempuan-perempuan seumpamanya, perempuan setara tu dalam masyarakat yang tertentu berapa mas kahwinnya. Itu orang panggil mas kahwin mahar mithil. Ada lelaki ni lah, antaranya hak dia kena ikut orang hak serupa dia, lebih kurang setara dia tu berapa, iaitu kalau seseorang lelaki tidak menyebutkan mas kahwin semasa akad, dia kena bagi mas kahwin ikut mana lagu tu lah. Tapi kalau dia sudah sebut, walaupun hak serupa dia ramai-ramainya, kita kata mahal lah. Tapi kalau sudah sebut, misalnya kita kata hak setara dia tu kalau dalam masyarakat tu 10.000 katakanlah, tapi dia sudah setuju dan sudah pun disebut semasa akad tu dengan mas kahwin 1.000 saja, jadi hak 1.000 tu lah hak jadi. Kalau gapo-gapo pun atas hak 1.000 tu lah. Gapo-gapo pun atas hak 1.000 tu. Dengan arti kalau mati kalau cerai
sebelum bersetubuh, kena separuh mas kahwin. Separuh daripada mana? Daripada hak disebut tu lah. Daripada hak disebut tu. Kalau cerah. Kalau cerah setelah bersetubuh, tak boleh, kena habis, kena mas kahwin, kena belaka lah. Tapi kalau cerah sebelum bersetubuh, dah tak tentu berapa mas kahwin, dia kena mahar mithil. Mahar mithilnya kalau 10,000, 5,000. Begitu, 5,000. Kalau cerah, nikah mati, bukan cerah. Cerah juga cerah matilah. Cerah mati, bukan cerah hak biasa. Kalau cerah gitu hukumnya, iaitu dapat separuh. Dapat separuh kalau belum bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh, sepenuhnya dapat. Sebanyak mana lah, banyak mana yang disebut lah. Tapi kalau kes mati ni, mengikut keputusan yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud, iaitu dia dapat perempuan itu dapat sepenuh mas kahwin, sebanyak mana mas kahwin ya dia patut dapat. Jadi kalau orang perempuan hak serupa setara dia tu 10,000 lah, walaupun tak ada setubuh pun, dia berhak dapat sepenuhnya. Berbeza dengan kes cerai hidup. Ni cerai mati, beza. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan, lepas tu dia mati meninggalkannya, dan dia belum lagi duhul dengannya, yang ni belum lagi bersetubuh dengannya, dan dia juga tidak menentukan mas kahwin. Satu syaratnya mati, meninggalkan isteri itu. Yang kedua tak setubuh. Yang ketiga belum tentu lagi, belum sebut, tak sebut pun mas kahwin. Jadi nikah dah, sah nikah tu. Abdullah bin Mas'ud kata dia berhak mendapat mas kahwin sepenuhnya. Perempuan itu berhak mendapat mas kahwin dia sepenuhnya. Mas kahwin lagu mana? Orang panggil mas kahwin mahar mithil. Sebab tak dia perempuan hak setara tu di tempat tu berapa? Katakanlah 10,000, 10,000. Tidak kata 5,000 dah. Dan dia kena beriddah. Dan dia berhak mendapat pesaka. Ma'qil berkata, dia ni seorang sahabat yang ikut serta dalam Syahid al-Fath, yang ikut serta dalam, yang ada dalam peristiwa pembukaan Mekah. Dan dialah pembawa bendera kaum dia. Tak apalah. Ma'qil bin Sinan berkata, dia ni sahabat. Dia kata, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan begitu dalam kes Birwa ataupun Barwa binti Washiq. Gitulah Nabi buat keputusan. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua seperti juga. Riwayat yang ketiga menceritakan bahawa Abdullah bin Mas'ud pernah dibawa kes orang seperti tadi, orang tanya, dia tak boleh jawab. Dia tak jawab selalu. Hak tadi mana hak dia jawab dah, orang cerita hak dia jawab dah. Ni cerita hak sebelum pada tu lah. Apakah dia jawab selalu? Tak. Lama lah. Jadi puak-puak tu, hak berkenaan tu, hak soal dia tu pergi mari selama sebulan, ataupun perawi syak beberapa kali lah begitu, beberapa kali. Kalau tidak sebulan pun beberapa kali lah pergi. Mana pergi tak boleh lagi putusan, pergi tak boleh lagi putusan, pergi tak boleh lagi nak jawab. Gitu. Akhirnya dia kata sebab tak dia lah. Sebab riwayat yang pertama tadi, waktu tu kira keputusan hak akhir dah tu. Dia kata, saya nak bagi pendapat. Ini pendapat saya, iaitu perempuan tadi dia berhak mendapat mas kahwin serupa dengan mas kahwin perempuan-perempuan lain yang serupa dengan dia. Ni kasadaqi nisaiha,
seperti mas kahwin perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuannya tu perempuan dalam masyarakat dia tu lah, setara dia tu. Tak ada lebih, tak ada kurang, kata dia. Betul-betul setara tu. Kita kena tanya khabar lah. Pada umumnya perempuan setara ni orang ramai berapa, gitu. Dan dia berhak mendapat pusaka, dan dia kena beriddah. Dia kata kalau jawapan saya ni betul, maknanya dari Allah lah, kata dia. Tuhan bui. Kalau salah, tu hak saya, kurang saya, ataupun syaitan lah tu. Tak betul. Allah dan Rasulnya tak ada kena mengena. Ini bukan keputusan Allah, keputusan Rasulullah, hak jelas tak ada. Tak ada kena mengena. Tiba-tiba mana boleh jadi. Ni cerita ni beberapa kali dah, bukan banyak kali lagi. Banyak kali lagi. Mungkin selepas itu ada beberapa orang daripada puak-puak dia tu, termasuklah Jarrah dan Abu Sinan ini, mula-mula tak ada, lepas tu ada. Mereka pun dah, Ibnu Mas'ud bagi pendapat lagu tu, dia pun kata kami bersaksi bahawa Rasulullah SAW pun buat keputusan lagu tu dah, berhubung dengan kes Birwa' binti Washiq. Suami dia hanya siapa dia? Hilal bin Murrah Al-Asja'i. Puak-puak kita lah, kata dia. Sumpah hak kamu bagi tu lah. Jadi sebelum pada tu dia pun tak cerita boleh jadi dia tak ada. Puak-puak ni tak ada. Jadi ada tu orang lain pergi tanya. Jadi pada kali ni bila Abdullah bin Mas'ud bagi tu pendapat tu, dia buat tu pun ayat Rasulullah SAW pun lagu tu juga. Apa yang dia mau tu tak ayat dulu lagi kepada puak-puak dia tu, tak payah pergi jumpa Ibnu Mas'ud lah. Kalau mereka tahu daripada Nabi SAW dah lagu tu, pergi jumpa dengan Ibnu Mas'ud agam dia. Itulah kita kata kira-kiranya demon ni hak menjadi saksi sekarang ni pada ketika permulaan kes itu berlaku, berjalan, dia tak ada, dia tak tahu. Lepas pada tu barulah ada dalam majlis tu, bila Ibnu Mas'ud bagi pendapat dia tu, demon ni pun kata Rasulullah pun gitu juga. Jadi sedang mula Abdullah bin Mas'ud pun suka sangat, tak kira lah sukanya pasal apa keputusan dia serupa dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ceritanya. Jadi hadis ini beberapa hadis ni ada yang orang pakar, ada yang tak sepakar. Ada nak pakar, ada tak sepakar. Tetapi boleh dikatakan kebanyakan ulama terima ni. Kebanyakan ulama terima ni. Bahkan dikatakan di suatu ketika Imam Syafi'i tak saya terima lagu ni. Bahkan dia kata kalau ni cerita ni memang sabit, kata dia, saya nak pakar. Saya nak pakar. Lalu ada orang yang kata memang sabit, dan katanya Imam Syafi'i akhirnya terima hak ni juga. Terima hak ni juga. Apa yang jadi keliru tu? Pasal ceritanya kan tadi tu, dia tak ada setubuh lagi. Jadi kira-kira tak ada setubuh ni pukih, cerah juga, cuma cerah mati, tidak cerah hidup. Jadi kalau cerah mati, perempuan itu tidak berhak mendapat apa-apa. Dia sesuai dengan ayat mana? La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna famatti'uhunna 'ala al-musi'i qadaru wa 'ala al-muqtiri qadaru wa 'ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Jadi dalam ayat tu tidak mengapa, tidak salah kalau kamu menceraikan isteri-isteri kamu dalam keadaan kamu belum lagi menyentuh mereka, mana tak setubuh lagi, ataupun kamu belum lagi menentukan mas kahwin mereka. Tidak apa. Jadi tak kena apa-apa lah, tidak salah, kamu tak bui, tak apa. Sebab apa? Saat ni ada sebut tu, yang ni kamu tak sentuh lagi,
mana tidak ada lagi berlaku persetubuhan. Cumanya Tuhan suruh famatti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Kamu kenalah bagi mut'ah. Mut'ah ni mut'ah betul ni, bukan mut'ah Syiah tu, ada juga mut'ah ni, oh ni mut'ah lain, mut'ah dalam bab cerai ni, iaitu bagi sagu hati kepada perempuan. Mut'ah tu orang panggil sebagai pemberian sagu hati kepada perempuan itu, alal musi'i qadaru, kepada orang yang mampu, orang senang mengikut kadarnya, wa alal muqtiri qadaru, kepada orang yang susah mengikut kadarnya. Jadi kadar tu ditentukan oleh masyarakat sendiri, dia lebih tahu setara mana. Kalau tetap gitu boleh jadi payah pula. Jadi mengikut kemampuan masing-masing. Setara tu je hak kena baginya mut'ah. Mut'ah. Bukan mas kahwin tu kena bagi dua. Bahkan selepas pada tu, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu dalam ayat. Hak selepas tu, selepas pada tu. Apa dia kata? Kalau kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, tetapi kamu sudah sentuh, maksudnya bersetubuh, bukan sentuh gini saja tak jadi, salai saja tak jadi. Ini maksud sentuh tu kalau bahasa Quran maksudnya setubuh. Dia kecek bahasa halus kita kata. Tetapi kamu sudah pun menentukan mas kahwin, sudah sebut dah mas kahwin. Hak tadi tak sebut mas kahwin, hak mula-mula tadi kes tadi, hak kes yang kedua ni sudah sebut dah mas kahwin, tapi setubuh tak juga. Fanisfu ma faradtum, maka kena separuh daripada mas kahwin yang telah kamu sebutkan itu. Itu jadi kewajipan, kena bagi. Jadi kalau kita kata 10,000 dalam kes ini, kena bagi 5,000. Bukan sebagai mut'ah dah, sebagai mas kahwin dia lah, dia berhak mendapat mas kahwin dia separuh. Kamu berkewajipan kena bagi, kamu tu lelaki lah, berkewajipan kena bagi. Kalau belum setubuh lagi tapi sudah ditentukan sebanyak mana mas kahwin, jadi kena separuh. Illa an ya'funa, kecuali kalau mereka, ini perempuan itu memaafkan, dia kata tak payahlah, biarlah. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun dimaafkan oleh wali yang mana di tangannya berada akad nikah itu, simpulan nikah itu. Mana wali lah, kecuali kalau wali itu maafkan, tak apa, tak kena bayar lah, tak kena bayar lah. Tapi kalau nak kira hak asalnya, separuh daripadanya kena bagi kepada perempuan itu sebagai mas kahwin. Jadi situ ia jadi keliru tu hak ni. Jadi kes hak mati ni, orang hak mati dalam keadaan belum bersetubuh dan belum menentukan mas kahwinnya. Apakah super case tadi, dalam ayat tadi yang pertama tadi, mana kena mut'ah saja, bagi mut'ah saja? Muka tak tentu lagi mas kahwin ni. Adakah perlu bagi mut'ah saja, sekadar tu saja? Dan perempuan itu tidak perlu bereddah, perempuan itu juga tidak berhak mendapat pusaka. Adakah gitu? Situ Imam Syafi'i tak jelas, tak boleh buat keputusan di peringkat permulaan. Dia ingat hak mati ni serupa dengan waktu, tapi dia pun fikir juga banyak perkara mati dengan cerai ni tak serupa hukum dia. Mana kira-kiranya dia tahu hadis ni, tapi hadis ni bagi dia tidak sampai dalam keadaan tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Ini benda kita boleh tengok sini, ya. Ini pada muka surat 143 boleh tengok sini. Warawal Hakim fil Mustadrak an Harmalah ibn Yahya annahu qala sami'tu Syafi'i. Itu bawah tu. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak daripada Harmalah bin Yahya,
Ini anak murid Imam Syafi'i hak seru. Bahkan dia ada Sunan Harmalah. Sunan Harmalah tu pendapat Imam Syafi'i lah yang terkumpul di dalam apa nama ni, kitab tu sehu dengan nama anak murid. Padahal pendapat Tok Guru dia Syafi'i. Sunan Harmalah tu hak Syafi'i lah juga. Jadi hak ni pun dia kata, saya dengar Syafi'i berkata, kalau hadis birwa' ini, pengarang kamus kata barwa', tak betul kalau baca birwa'. Tak betul kalau baca birwa'. Ni mula-mula muka surat 139. Qala fil qamus, pengarang kitab qamus, barwa' kajardal wala yuksar, tak boleh bagi bawah kata. Tak boleh kata birwa'. Tetapi ulama-ulama hadis bantah. Dia birwa' tu hak lebih betulnya, bukan barwa'. Qamus ni kemudian qamus ni sahur qamus asalnya kitab ni nama qamus tu. Nama dia tu qamus. Jadi lepas tu ikut dia memang hebatlah dia nya. Okey, pengarang dia. Yang kemudiannya Murtada Az-Zabidi syarah qamus itu jadi 10 jilid tebal besar. Namanya Tajul Arus, syarah qamus ini. Dia kata tak betul. Tapi kadang-kadang ahli lurah pun yalah gitulah. Ada juga salah silap tu. Sedangkan aksarul muhaddithin, kebanyakan ulama hadis kata betul bagi bawah tu. Pasal apa? Memang lagu tu samaknya. Kalau kita dengar daripada Tok Guru, memang gitu. Birwa' bukan barwa'. Boleh juga kalau nak baca bagi atas pun, tetapi hak bagi bawah tu lebih masyhur. Di kadang-kadang ahli lurah dengan ahli ahli hadis dengan ahli bahasa khilaf. Kita nak pakai hak mana? Kita nak pakai hak mana? Kalau dalam bab hadis ni kena lebih orang hadis. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan samad. Dia berdasarkan apa yang dia dengar daripada Tok Guru, bersambung-sambung tu. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau sahih hadis Birwa' binti Washiq, saya akan terima, saya akan pakai ni. Qala al-Hakim, Hakim berkata, qala Syekhuna Abu Abdullah, Tok Guru kita Abu Abdullah kata, kalau saya ada depan Syafi'i, kalau Syafi'i itu adalah depan saya, atau saya ada depan dia, laqultu ala ru'usin nas, nescaya saya secara terbuka depan orang ramai akan kata qad sahhal hadith faqul bihi. Ni hadis ni memang sahih, jadi kamu kena pakai. Walil hadith syahidun, hadis ni ada syahidnya. Lepas tu dia sebut syahid, tak apalah. Muka surat sebelah 142, bawah sekali. Bawah sekali. Imam Tirmizi menukilkan daripada Syafi'i bahawa dia telah tinggal ada pendapat dia hak lama. Maknanya hak dulu dia kata pada bagi muta'ah gitu je, sebab serupa dengan ayat tadi, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun aw tafridu lahun famatti'uhunna 'ala al-musi'i qadar wa tuhadud. Dia pegang dengan hak itulah. Moga mas kahwin tak sebut, dan belum lagi dukhul, dan kes cerai juga. Ni pun cerai juga, cuma cerai mati. Dia pendapat lagu tu dulu. Tapi dia tinggal ada pendapat tu, dan di Mesir dia berpendapat pegang dengan hadis Birwa' ni. Bila pegang dengan hadis Birwa' ni, bermakna Syafi'i serupa ramai-ramai orang lain juga mengatakan dalam kes hak tadi, kalau mati, bukan cerai hidup tak, mati, tidak setubuh lagi dan tidak tentukan mas kahwin, dia kena lagu mana? Perempuan itu berhak mendapat sepenuhnya mas kahwin, bukan separuh. Bukan separuh, sepenuhnya. Hak kes hak separuh tu dalam Quran tu, dalam Quran selepas daripada ayat tadi, hak separuh tu lagu mana? Dia sudah tentu dah mas kahwin, sudah ayat tersebut dah mas kahwin, hak tu hak boleh separuhnya. Ni kes ni tak, bukan separuh, sepenuhnya mas kahwin.
Mas kahwin tu mas kahwin mahar mithil lah. Tak, memang tak ada sebut mas kahwin tu berapa, tapi kira hak ramai-ramai hak serupa setara dia tu berapa. Kalau katakanlah 10,000, 10,000 sepenuhnya lah gitu. Imam Syafi'i pun pegang dengan hal tu juga. Maknanya qaul jadid Imam Syafi'i serupa dengan orang lain pegang dengan hadis birwa ini. Dan ini menunjukkan kadang-kadang seseorang imam itu di peringkat permulaan dia memang tak jelas. Bila tak jelas kedudukan hadis itu, dia tak buat keputusan lagi. Dia pakai hak jelas daripada Quran lah, lagu mana? Iaitu muta'ah tadi lah. Tetapi kalau ada hadis lagu lain, ada dalil lain yang kuat juga, boleh dijadikan sandaran hukum, dia akan berubah. Itu sikap imam-imam. Dan tidaklah kata semua imam mana dia di awal mula-mula selalu kena lalu, lepas tu tak berubah-ubah pendapat. Tidak. Contohnya ni lah Imam Syafi'i. Dia berubah kemudian. Usah ke Imam Syafi'i itu hak kemudian nak banding dengan Ibnu Mas'ud hebat lagi kalau nak kira sahabat, mujtahid di kalangan sahabat ni. Dan kalau kita baca cerita ni pun sebulan orang pergi kat dia, dia nak buat keputusan. Di sini kita nampak kehebatan dia tu, dapat dia, ijtihad dia tu, dia tak tahu hadis Nabi, tak tahu, tak boleh pergi dah. Setelah dia buat keputusan, beberapa orang mari royak pada dia, lagu itulah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nampak hebat dia tu. Tapi dia hebat pun dia tidak bagi keputusan selalu. Kadang-kadang orang kita ini silap, dia kena ubah tu. Ubah tu cara memikir tu. Dia kata orang ni kalau boleh jawab selalu, hak tu hak bisa. Dah, tak mesti gitu. Tak mesti begitu. Kadang-kadang orang-orang yang mengajar ni, dia manusia juga. Manusia biasa. Kadang-kadang dia ada ego dia tu ada. Dah orang semua ni pandai lagu tu, dia nak jaga. Waktu dia jadi tubik tak tu kali tu. Kalau tidak, orang tak kata dia pandai. Dia nak suruh orang kata dia pandai. Boleh jawab selalu. Hak jawab selalu tu lah macam-macam tubik tu. Tu benarnya macam-macam tubik tu. Misalnya kata ya kita pernah dengar sendirilah dalam TV. Dia kata ada hadis, kalau raya ni mana pergi ziarah kubur. Lagu tu. Tapi kalau masyarakat ni, orang yang mengajar tu, dia faham, masyarakat tak akan anggap dia kurang. Kalau dia kata nanti dulu, kita cek dulu, masyarakat tidak akan anggap dia kurang. Masyarakat akan menghormati dia juga. Kalau dia imam, dia tetap imam. Dia orang pandai, dia tetap orang pandai. Tapi bahasa dia lah kadang-kadang kena cek, molek kena. Kalau masyarakat ni lagu tu, insya-Allah orang-orang tadi pun mengajar pun dia akan berubah juga. Jadi kedua pihak ni memainkan peranan penting. Bukan satu pihak saja. Bukan orang ramai saja. Orang yang mengajar pun kena ada peranan juga. Tak boleh ikut orang. Sebab dia orang ngaji. Kalau dia tahu, dia kena berayak lah. Ikutlah orang tak boleh terima orang apa, ikutlah. Tak boleh ikut orang. Kadang-kadang ikut orang. Itu pun satu. Juga orang hak mengaji. Orang hak tak mengaji pula, Hasan ni lah, benda-benda saat ni tu menyebabkan jadi bercelaru. Kalaulah kita dapat mengambil pengajaran daripada sahabat-sahabat, daripada imam-imam mujtahidin dulu, orang-orang hak mengaji tahu sangat benda-benda lagu ni. Tahu sangat. Kalau lagu ni. Tapi siapa dia anggap dia ni kurang? Sebulan nak beri jawapan. Ataupun Syak Perawi dia kata beberapa kali. Kok mana-mana pun tidak selalulah. Tidak selalu. Tapi orang tetap menganggap dia ni sebagai imam. Bahkan dalam mazhab Hanafi, rujukan utamanya di kalangan sahabat, Ibnu Mas'ud ni lah tetap diterima. Dan Imam Syafi'i, walaupun berapa banyak qaul qadim dia tinggal, hak tinggal terus pun ada juga. Orang tetap hormat dia.
Pasal apa? Masyarakat berilmu, masyarakat bertamadun, hak sekeliling dia tu tak apa. Tapi kalau masyarakat Imam Syafi'i kalau duduk lon ni, boleh jadi orang jah dia, orang jebeh dia. Pasal apa? Dulu kata lagu ni, apa lagu ni pula? Orang akan kata gitu, orang hak tidak faham. Tapi kalau orang yang faham, maka dia lebih menghormati sebenarnya. Sebab apa? Dia tidak jawab sembarangan mudah-mudah, dak. Bertanggungjawab sungguh, takut ke Tuhan. Dari segitu dia lebih dihormati. Masa dulu orang faham semua, orang tahu. Ke mana-mana dia mikir kaedah tu, nak guna kaedah tu, nak pakai kaedah mana. Ijtihad dia ni betul. Beberapa orang sahabat yang dengar, yang tahu cerita Nabi SAW membuat keputusan kes Birwa binti Washiq itu, mengatakan Nabi SAW buat keputusan serupa keputusanmu. Jadi suka sangatlah. Begitulah ahli ilmu sebenar. Kalau dia boleh, sebab ahli ilmu hak sebenarnya dia ada kemuskilan semua. Kalau orang hak tak ada kemuskilan, dia tidak ahli ilmu. Ahli ilmu sebenarnya ialah dia ada kemuskilan. Kemuskilan tu kadang-kadang bertahun-tahun, berpuluh tahun mencari jawapan, tak jumpa. Kalau boleh orang lagu ni tak sujud syukur apa, jatuh sujud syukur. Pasal apa? Dah berapa banyak nak kita tak balik, pernah mata-mata, letih tubuh, tak jumpa. Kalau jumpa, hak tu suka sangat. Macam-macam lah cara suka tu. Ada yang sujud syukur, ada yang bagi sedekah, ada yang macam-macam. Buat jamuan kesyukuran. Kita kesyukuran gol lain. Tapi ahli ilmu benda-benda lagu ni, benda-benda lagu ni lah. Kesyukuran dia. Pasal apa? Bukan senang. Bukan senang. Kalau tidak ahli ilmu pun sepatutnya kita kena ada tanda tanya. Gapo-gapo kemuskilan tu kena ada. Jadi kes perempuan berlaku saat ni, dia berhak mendapat pesaka. Ada pun hak kes mula-mula tadi, dia tidak berhak mendapat pesaka. Dia hanya mendapat mut'ah sahaja. Mut'ah sahaja. Lepas tu dia tidak bersetubuh lagi. Dalam Quran di tempat yang lain disebut fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maknanya perempuan hak lagu tu kalau kita belum setubuh lagi, dia tidak kena bereddah. Pasal apa dia bukan tak setubuh lagi? Tak kena bereddah. Edah ni nak tahu rahim dia suci ke tidak. Tak kena edah. Tapi kalau hak lagu ni dapat pesaka, mana dia betul-betul telah jadi isteri dah. Itulah mana hak kelebihan di satu segi tidak sebut mas kahwin itu. Ada kelebihan. Sebab apa? Orang biasanya nak tahu mas kahwin berapa. Ni dok ni. Mana tak kisah sungguh ni. Ikhlas hati. Tak ada kata nak dunia ke apa. Jadi ada kelebihan di sini. Padahalnya dia bersetubuh ke tidak bersetubuh, tak jelas lagi orang ni. Tapi di sini kes ni memang tak bersetubuh. Tak bersetubuh pun dia berhak mendapat sepenuh mas kahwin. Dalam kes hak tadi kita baca ayat tadi, iaitu kalau tidak bersetubuh tapi mas kahwin sudah sebut, fadis fuma faratu, kena separuh saja mas kahwin dapat, bukan sepenuh. Pasal mas kahwin sebut dah, walaupun tidak setubuh lagi. Ini menunjukkan dari satu segi tidak sebut mas kahwin itu menunjukkan keredaan sungguh, keikhlasan sungguh. Tak ada dunia lah, tak ada kira benda, tidak. Tapi dia ada kelebihan ni. Ada kelebihan ni. Kalau mati suami, memang isteri dia sungguh. Sebab tu berhak mendapat pesaka. Lepas tu kena bereddah. Kena bereddah. Sama ada bersetubuh atau tidak bersetubuh. Ni kes ni kena bereddah. Dan pesaka apa ni? Pesaka dapat sepenuhnya, bukan separuh. Jadi dia kata kalau betul hak saya royak ni,
maka daripada Allah. Kalau tak betul, itu saya sendiri, ataupun syaitan. Jadi hak betul, hak tepat ni, ini menunjukkan hak tepat, hak betul tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan Allah. Kalau tidak betul, daripada diri sendiri. Setengah-setengah orang dia tak sih. Dia tak sih kata lagu ni. Dia kata ni Mu'tazilah lagu ni. Lepas tu dia menafikan kisah Abu Bakar, kata kalau aku betul, gini-gini. Kalau aku tak betul, itu syaitan, hak aku sendiri. Mana Mu'tazilah? Ni dalam hadis ni ada ni. Tidak salah. Dalam Quran pun ada lah tu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ada sebut. Hak mana-mana kebaikan hak kamu boleh tu dari Allah. Hak mana-mana hak tak boleh kamu tu daripada diri kamu sendiri. Kerana kecuaian kamu, kelekaan kamu, kejahilan kamu, ikutlah hak kamu sendiri. Jadi kalau tak betul, saya. Mana dia tidak nak letak atas orang kesalahan. Ini sifat orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang jujur. Mana dia tidak letak atas orang, letak atas diri dia. Salah diri dia. Ataupun syaitan. Antara dua tu lah. Dua tu. Allah dan Rasul tak salah. Allah dan Rasul. Cuma saya tak faham. Kalau tak kira dia ayat dah tu cukup dah. Kalau tak kena juga mana, saya tak faham isyarat-isyarat dia. Jadi ada sebab tu lah dalam usul fiqh dia bahas tu dalalatun nas, isyaratun nas, gapo tu semua tu bukti belaka. Tidak semestinya hak zahir tu saja, hak sebut tu saja yang perlu difahami. Jadi boleh jadi kita tu tak sapa, tak cukup kakah nak faham. Dia letak situ. Allah SWT nak kata tak ayak benda lagu ni langsung, tak ada isyarat, tak. Dia bersih, suci, tak ada salah. Begitulah. Bahkan dia mau tu rakyat kes Birwa' ni, suami dia tu siapa, nama apa? Namanya Hilal bin Murrah, puak-puak kita lah, Al-Ashja'i kata dia. Jadi muka surat 142 kata Syaukani, dalam hadis ni ada dalil bahawa orang perempuan itu berhak dengan sebab mati suaminya selepas akad, sebelum suami dia tu menyebut mas kahwin, dia berhak ke apa? Semua mas kahwin, sepenuhnya mas kahwin, walaupun belum berlaku persetubuhan dan khulwah. Khulwah tu berdua-duaan, tidak berdua-dua. Kalau berdua-duaan pun tak ada lagi, dia kena bersetubuh. Tak ada berlaku semua ni. Inilah pendapat Ibnu Mas'ud, kata dia, Ibnu Sirin, Ibnu Abi Layla, Abu Hanifah dan anak-anak buahnya Ishaq dan Ahmad. Dan diriwayatkan juga daripada Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Malik, Al-Auza'i, Al-Layth. Diriwayat bukan juga, tak ada juga tu biasa. Diriwayatkan daripada Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Malik, Auza'i, Layth, Al-Hadi, dan salah satu daripada dua pendapat Imam Syafi'i, dan salah satu daripada dua riwayat daripada Al-Qasim, bahawa perempuan seperti ini, ini pendapat yang kedua, tidak berhak mendapat kecuali pesaka sahaja. Ini pendapat sependapat. Dia tidak berhak mendapat mas kahwin dan tidak berhak juga mendapat mut'ah. Ini pendapat yang kedua. Jadi mereka tak seterima lah hadis ni. Sebab apa? Sebab dia kata hadis ni muttarib, tak tetap. Sekali sebut nama begini, Ma'qil bin Sinan, sekali sebut seorang lelaki daripada Asja',
sekali sebut beberapa orang Asja' dan lain-lain lagi. Jadi dia kata tak kemah. Tapi sebenarnya itu tidak mencederakan, perbezaan lagu ni tak tetap lagu ni tidak menjejaskan kedudukan hadis itu. Hadis itu tetap boleh dipakai. Sebab apa? Orang-orang yang disebut tadi beza-beza tu pun sahabat juga. Bahkan ada orang sebut ramai anak pula tu beberapa orang. Tu kau kemah lagi. Yang bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gini-gini, maknanya sahabatlah tu. Kalau kita tak saya kata Abu Sinan ini Ma'qil bin Sinan tadi orang lain, kalau kita tak saya kata gitu, orang lain mana kau ramai, tak apa, kau ramai. Cuba kita perhati sebab apa yang kita kata gitu, tidak menjejaskan. Di muka surat 142 datang Abu Sinan Al-Asja'i, ni antara hak bangga Waya kata mereka bersaksi bahawa Rasulullah gini-gini tadi. Orang panggil juga dia Ma'qil bin Sinan. Hak mula-mula tadi lah, dalam riwayat hak mula-mula tadi kan, Ma'qil bin Sinan berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi ada juga orang kata Abu Sinan ini ialah Ma'qil bin Sinan. Demikianlah disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq sebut dia ni termasuk antara salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan mati syahid dalam perang Khandaq. Intah, habislah Ibnu Ishaq sebut. Qultu, saya berpendapat boleh jadi Abu Sinan yang tersebut dalam kisah Birwa' binti Washiq ini bukan hak mati syahid dalam perang Khandaq itu. Sebab hak ni, hak Abu Sinan yang menyaksikan dalam peristiwa kes ni, dia hidup selepas Nabi SAW. Dan dalam peristiwa Ibnu Mas'ud ni selepas Nabi lah. Kalau Nabi tu ada lagi apa ya Ibnu Mas'ud sampai sebulan tu sakit kepalanya, tanya sajalah Nabi. Tanya sajalah Nabi. Jadi Abu Sinan ini dia dah selepas daripada Nabi hidup lagi. Bahkan kalau kita tengok hadis mula-mula tu bawah Ma'qil bin Sinan. Kalau kita kata Abu Sinan itu ialah Ma'qil bin Sinan, dia ni bersama dengan ahli Harrah dalam peristiwa Harrah yang berlaku pada tahun 63, di mana tentera Yazid menyerang tentera Ibnu Zubair di Madinah, dan dia ada sekali situ. Bermakna Ibnu Ishaq kata ni dia ikut perang Badar. Sebab Ibnu Ishaq kata orang panggil juga dia di Ma'qil bin Sinan. Mana Abu Sinan Ma'qil bin Sinan ni orang tolak, orang panggil juga gitu. Karena kalau dia ni mana ikut serta dalam perang Badar dan mati dalam perang Khandaq, macam mana dia bersaksi ni? Dia bersaksi ni dalam peristiwa selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang tak tahu hukum ni lagu mana. Ini menunjukkan bahawa tak betul kata dia tu mati syahid dalam perang Khandaq tu, tak betul. Sebab tu yang kita kata banyak Ibnu Ishaq ni, tapi orang tak nampak lagi. Tak apalah, kita kau jumpa lah. Ini salah satunya pula. Banyak lah kalau nak sebut, banyak benar. Ini salah satu. Sebab kalau perang Khandaq ni masa Nabi, kalau kita kata dia ada ni, peristiwa ni berlaku
semasa Nabi. Apa ya Ibnu Mas'ud sampai penipala sampai sebulan tu. Dan orang lain apa ya pergi tanya dia? Tanya Nabi dirilah. Apa nak tanya dia? Menunjukkan Nabi SAW sudah tidak ada dah ketika di belakang. Ketika ni Nabi tak ada dah ni, lepas Khandaq, lepas gapo dah. Macam mana dia boleh ada lagi dah kalau dia mati dah dalam perang Khandaq? Situ. Jadi nampak banyak tidak tepat lah. Tidak tepat banyak. Jadi orang-orang yang duduk menyoh-nyoh sangat, dia tak faham, dia tak tahu lagi nak mana. Biarlah dulu. Sampai masa dia akan terbuka, insya-Allah. Dia akan nampak benda ni. Hak kita sebut tu banyak buktinya. Jadi tak ada seorang yang bisa sungguh dia tidak lagu ni. Banyak percanggahannya, kenyataan dia dengan hak sebenar. Sebab hak ni bidah dia dah kalau nak kira ni sirah. Sirah tentang Maghazi. Apa dia lebih kalau lagu ni? Sebab itulah tak perlu mana kita merujuk kepada Ibnu Ishaq, tak perlu. Bahkan kalau kita tak mengaji hadis, tak baca hadis, banyak boleh jadi terkeliru untuk pakai hak dia kan. Ada. Sedangkan sini nampak dia percanggahan. Seterusnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Marsad bin Abdullah, daripada Uqbah bin Amir, bahawa Nabi SAW kata kepada satu orang lelaki, dia kata sepuhak kita baca tadi tu lah, dia tanya, menakkah? Kenakah? Tarda tu kenakah, nakkah, setujukah, puas hatikah? Kalau saya kahwinkan engkau dengan fulana. Dia kata nak. Begitu juga Nabi SAW tanya hak perempuan tu. Nabi SAW pun kahwin. Lelaki itu pun duduk sekali dengan dia, setubuhlah dengan dia, tapi dia tidak sebut lagi mas kahwin. Jadi ini hadis-hadis ni menjadi dalil kepada mas kahwin tu tak apa tak sebut, tapi mas kahwin tu tetap kena bui. Mas kahwin tu tak boleh, dia kena ada juga, kalau tidak tak sah. Soal mas kahwin tu, mahar tu orang panggil mahar muajjal kah atau mahar muajjal, suku waktu tu. Kalau mahar muajjal segera selalu. Mahar muajjal maknanya kemudian. Mas kahwin semua benda-benda lain juga boleh kita buat perekat-perekat, bayar perekat-perekat. Tapi orang kata aja buat, kata tak ada piti gitu lah. Jadi kaid dah. Agama ni mudah, mudah. Kalau kita bayar dulu 2,000, katakanlah 6,000, lepas tu semula bayar pula 2,000, lepas tu bayar pula 2,000, 3 kali bayar. Boleh. Cuma orang kata aja buat tu pasal dia berasa aib. Tapi kalau dia buta, dia buat gitu bayar. Buta dengan bank, buta dengan orang, dia buat gitu. Kalau beli pun begitu juga. Ini pun termasuk dalam akad. Kira-kira keuangan PT ni yang setara tu. Bukan kata mesti kena lagu ni lah selalu. Dah. Boleh bertangguh, bertempuh, boleh, tidak salah. Mana kalau sama-sama faham, tak ada jadi masalah. Tapi kerana orang berasa aib, berasa kurang lah, nampak sangat teruk sangat. Padahal tidak gitu, tak boleh kita fikir gitu. Salah. Agama nak bagi kemudahan untuk kita. Misalnya kalau seseorang tu, kalau kata gaji dia, gajilah kita kata gaji dia banyak pun, boleh jadi keperluan dia banyak. Hak boleh bagi loan ni, tidak loan ni pun kalau akad nikah tu sebulan lagi nak bagi. Sebulan lagi nak bayar 2,000. Lepas tu seterusnya bayar 2,000 pula. Tak apa, atas persetujuan jaga ni. Atas persetujuan. Kan bermakna pihak perempuan itu betul-betul ansur faham masalah apa ni pihak satu lagi. Kalau lagu tu kan senang. Jadi dia tak sebut lagi mas kahwin, dia tak beri apa lagi.
Tapi orang ni, Nabi SAW kahwinkan ini, dia termasuk dalam sahabat yang ikut serta dalam Hudaibiyah. Bila ikut serta dalam Hudaibiyah, bermaknanya secara tidak langsung dia ni ikut serta juga dalam perjanjian Hudaibiyah. Bila dia ikut serta dalam perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di bawah pokok tahta syajarah, kalau dalam Quran sebut tu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Tuhan redha kepada orang mukmin. Tuhan redha. Saat ni Nabi kata, kamu redha ke aku nak nikah kamu dengan ni? Kamu setuju ke? Kamu nak ke? Tuhan redha dengan ahli Hudaibiyah. Mana berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia. Kisahnya apa bai'ah tu? Bai'ah nak perang lah. Bai'ah nak perang. Jadi janji taat setia. Letak tangan atas tangan Nabi ramai-ramai, iaitu kalau betul Sayyidina Osman ni kena bunuh bukan kafir Mekah, kita perang sekali. Tak kira lah mana-mana, mereka perang. Semua setuju. Semua setuju. Ramai 1,000 orang lebih. 1,400 orang sahabat. Jadi hak ni termasuk dalam hak Tuhan redha lah. Jadi hak tu dia sebut, gomong sangat sebut dia ni antara sahabat yang syahidal Hudaibiyah. Sebab apa sebut? Kepada orang hak erti baca Quran, dia tahulah dia ni orang setara mana. Bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan sahabat ni. Sekali kelih Nabi je. Tak. Ni sahabat yang sanggup mati kerana Islam. Enggak dia ya. Sahabat-sahabat ikut dalam perjanjian Hudaibiyah ni, dia ada saham. Saham bahasa kita tu saham. Saham tu asal makna dia nya bahagian, habuan. Saham kita tu makna lain pula dah. Tapi daripada bahasa Arab dia juga ambilnya. Ni saham di sini ada bahagian dia di Khaybar. Ada bahagian dia di Khaybar. Dia pun ada hak dia juga. Pada tanah Khaybar yang di tanah orang Yahudi yang dikuasai oleh Nabi SAW itu. Jadi bila dia hadaratul wafa, bila dia nak mati, bukan telah mati. Itu kadang-kadang fi'il madhi digunakan untuk hampir, untuk makna hampir nak berlaku, bukan telah berlaku. Macam ni hadaratul wafa, bukan makna bila dia telah mati. Kalau mati nak kecek warnanya, nak royak mana? Mana? Nak mati, bila dia dekat nak mati. Dia apa kata? Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwinkan saya dengan fulanah. Saya tak sebut mas kahwin untuk dia. Saya tak beri apa satu pun ke dia. Ni saya nak jadikan kamu semua ni sebagai saksi bahawa kira-kira saya nak beri ke dia mas kahwin dia, hak bahagia saya di Khaybar. Hak tu saya nak beri ke dia sebagai mas kahwin. Mana kalau nak kira mahar mithil, kalau nak kiranya dia tanya lah berapa lah orang perempuan setara bini dia ni di kalangan puak-puak dia, berapa mas kahwinnya. Kalau dia tanya hak tu pun boleh. Dia tanya hak tu pun boleh. Tapi tidak begitu. Pasal apa? Dia kira orang muda basah, perempuan yang salihah, yang baik, tahu dah ni orang baik. Tak apalah dah Nabi tanya benda dia ni, kena kau nak kau kalau nak kahwin kau orang ni, apa lagi lah dah Nabi tanya gitu. Mana dia fikir ni perempuan ni baik. Kalau dia nak mas kahwin mahar mithil, tidaklah sebanyak ni. Tetapi begitulah manusia ni. Kalau orang buat baik kita pun jadi nak buat baik lah kau. Begitulah sebalik. Kalau jadi baik belakang jadi baik lah. Ya, jadi masing-masing nak buat lari ni pasal ada semangat nak buat lari, itulah. Tapi kalau semangat tu setia, baik, murah, tak ada memikirkan dunia, dia akan jadi gini. Jadi saya nak beri sebagai mas kahwin, padahal saya tak sebut lagi dulu. Kalau tak kira dia dapat pun, dia dapat mahal mithil, tidaklah sebanyak ni.
Tapi dia bui. Bahagia saya di Khaybar tu. Jadi bini dia tu pun ambil waktu kemudiannya bila mati. Dan moga boleh. Maknanya perempuan yang dikahwini oleh seseorang dalam keadaan tidak disebut mas kahwinnya, dia adalah isteri. Dalam kes ni moga dia setubuh dah pun, dia memang jadi suami isteri sungguh lah. Cuma mas kahwin saja tidak sebut. Mas kahwin saja tidak sebut. Jadi itulah mas kahwinnya disebut daripada kat awal tu lah, tak sebut. Dia sebut dekat dia nak mati, bila bini dia ni kemudiannya jual dengan harga 100,000. 100,000. Tak kalau mahar mithil isteri dia ni tidak sampai 100,000 pada masa tu. Itulah keberkatan yang Allah SWT bagi kepada orang yang mudah dalam hal nikah kahwin. Antaranya ni dia dapat. Abu Daud berkata, Umar di awal hadis ini kata Rasulullah SAW bersabda. Umar mana? Ni Imam Abu Daud ambil hadis ni daripada dua orang tu guru. Seorangnya bernama Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli, yang kedua Umar bin Al-Khattab. Kata Muhammad, yakni Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli. Jadi hak sebanyak-banyak tadi tu Imam Abu Daud kemukakan berdasarkan riwayat Muhammad bin Yahya bin Faris Az-Zuhli. Hak seorang lagi pun gitu juga, Umar bin Al-Khattab. Bukan Sayyidina Umar tu, nama orang ni tu guru dia nama Umar bin Al-Khattab. Dah kenal sangat pada Sayyidina Umar tu. Mutlah ayah nama Al-Khattab, bubuh anak nama Umar selalulah. Sedar boleh. Jadi dia kata berdasarkan riwayat Umar bin Al-Khattab, sebelum hadis ni yang sebut tadi, dia ada sebut, Nabi ada sebut begini, khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Paling mudah. Itulah sebaik-baik perkahwinan. Mudah. Lepas tu baru Rasulullah SAW kata kepada orang tadi, "Munak kau kalau aku kahwinkan kau dengan fulana?" Nak. Dia pun tanya perempuan. Baru ada tadi. Jadi dalam riwayat Umar bin Al-Khattab tu, dia ada tambahan di awal hadis. Tambahan yang kepada dia bunyi, khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik perkahwinan ialah yang paling mudah. Mudah lagu mana? Mudahnya tak ada nak sebut mas kahwin, tak ada mas kahwin pun tak sebut. Tak apa je, macam ni dalam cerita ni, hadis ni tak sebut mas kahwin. Dan ini menunjukkan tak apa tak sebut mas kahwin dalam akad tu, sah juga. Sebab Nabi sendiri kan ni, cerita Nabi sendiri kan ni. Kalau dah tak boleh, tentu Nabi rakyat dah. Ini tidak. Sahabat pun memang dekat nak mati baru dia bui mas kahwin. Kan mudah lagu tu. Tidak kata kena marilah 10,000 dulu, goni lagi, payah lagi. Salah satu hak mudah ni lagu tu. Yang kedua hak mudah lagi, kahwin mudah ni lagu mana? Mas kahwin tu tidak mahal sangat lah. Kalau iya pun, kalau letak, kalau nak sebut pun ni sebut tu ketar kena leh dah. Pasal apa? Banyak sangat. Jadi selama ni hak duk kerja anak muda saat ni, pemuda saat ni, habis itu pergi tagai situ, habis dah. Apalah jadi lagu tu, padahalnya agama tidak nak gitu, tidak nak menyusah gitu. Kena faham benda ni, kena faham. Itu semua simbolik saja. Bukan nak kaya dengan hak tu, nak cari kekayaan di situ. Jadi mas kahwin tu murah. Itu mudah juga. Mudah. Antara mudah lagi kau dia, tidak banyak kali pergi mari. Ni cici dah sekali dah. Pagi pula, kain pula dah, sepasang dah. Pagi pula dah, berapa kali? 4 kali jauh. Kadang-kadang kita buat ni agama ni, pasal kita fikir mudah kita nak buat depan kita. Kita tak fikir kalau gini, kalau jauh lagu mana. Kalau kita duduk buat tu pasal kita nak, kita boleh buat. Pasal kalau kita tak boleh buat, sebab orang gomo kan, kalau mati kat talqin lagi, gotu goni lagi. Kalau mati dalam laut nak talqin mana? Dah.
Mana kubur dia tak tahu. Dia tak fikir hak tu. Nyanyi lah ke dia tak boleh, orang tak boleh talqin. Talqin mana kapal duk jalan semacam. Okey. Berapa banyak kita ni kadang-kadang kita fikir sebab kita fikir sesuai dengan kesenangan kita. Tak fikir dari segi hak kemudahan agama nak buat itu. Ada ketikanya kita tak boleh buat. Tak boleh buat je lah ke mana? Susah kan? Jadi apakah agama ni menyusah? Kalau ayah kita mati kubur dia duduk jauh. Pada ziarah macam yang macam tidak susah. Ziarah tu untuk apa? Untuk kita, bukan untuk orang mati tu. Untuk mengisahkan kita. Pagi kubur mana pun sepuluh tulah. Ayah kita tidak duduk kubur tu dah. Sama ada duduk dalam surga ataupun mana-mana. Bukan duduk situ. Jadi benda tu tak penting berlaku. Tapi kadang-kadang orang ni dia jadi dekat menyusah sebab dia ingat kubur ayah dia dekat kampung dia. Boleh lah. Itulah menyebabkan jadi orang payah nak pergi mana-mana, takut mati kan. Payah orang tak boleh pergi ziarah. Hak tu pula fikir. Sahabat-sahabat dulu sanggup pergi mana saja. Jual, tak cara mati mana. Bahkan orang kemudian pula anggap kalau sahabat tu pergi tempat tu bertuah pula jadi tempat tu. Gitu cara mikirnya. Barulah ada semangat jual, semangat nak pergi merantau, nak pergi mana-mana. Tidak takut. Ini pasal benda-benda saat ni. Jadi benda-benda saat ni menghalang, mengikat orang. Jadi tak suka bergerak, tak suka merantau. Kalau pergi banyak kali kan susah. Bila susah pandai pula manusia tu. Manusia kita ni lah. Pandai pula dia perekah pula. Cakap nak pergi banyak kali. Tu tahu lah mula lah tu. Kalau kita buat hak sini lah pun mudah lagi tu apanya. Kau mudah lagi. Kalau hak sini lah ni ada apa 5 kali gimana. Buat masa. Kalau sekali lalu jadi lalu apa mudah. Itu mudah juga. Banyak kali susah. Lepas tu kena setengah-setengah tu. Tapi lah ni kurang dah lu apa. Dia ada hantarannya lain, mas kahwinnya lain. Jadi semua kena menanggung tu. Jadi menyebabkan susah. Tu. Cara mikir masyarakat tu menyebabkan jadi susah nak kahwin. Tidak kata nak suruh hidup suci ke, kaya pun tak fikir kaya. Kalau anak dia nak nikah muda-muda tak sah. Kalau dia fikir nak nikah sangat mungkin kodi pandai. Tidak fikir nak jaga anak kita senang kan. Kalau dah kita senang lah katakanlah. Berapa ramai hak lagu tu. Bukan cek lagu tu juga. Tidak fikir kata kalau anak kita ni terjebak dalam perzinaan jadi lagu mana. Biarlah dia nak. Anak dia tu cucu kita. Kita pakai tanggung lah. Mikir lagi tu. Lepas kita kata tak boleh kalau nak mengaji. Tak boleh dan nikah. Tu Syah Waliullah tu nikah umur 15 tahun. Umur 30 lebih baru pergi Mekah, pergi ngaji lagi. Tak jadi masalah. Hak nak dia akan boleh buat. Hak tak sih. Tak ada apa-apa pun dia tak buat. Tak pergi juga ngaji. Hak nak ada banyak masalah pun dia akan pergi. Hak tak sih. Tak ada apa-apa pun dia tak pergi juga. Hak tu sebenarnya. Jadi kadang-kadang masyarakat ni nyusah-nyusah gitu. Susah tu nak jadikan apa akibat dia. Mudah setara tu je. Kecuali kalau bodoh terlajak jadi susah juga baloh. Kita fikir dari sudut tu lain lah. Kalau sudut tu. Tapi kalau sudah matang cerdik, biarlah. Juga habis tua berlaku. Apa tua? Apa akan jadi? Kalau dia tua, boleh jadi ketika dia subuh tu di peringkat awal. Apa kalau 30 lebih tu baru nak nikah? Bukan tak boleh belakang. Tak sini kau sama pun tak apa. Tapi kat lah, kalau umur 30 baru nak nikah, 35 baru nak nikah, boleh jadi tak subuh dah pada masa tu. Boleh jadi dia ni sudah terlibat macam-macam perkara yang tidak baik dah jadi tak ada dah benih. Apa nak ada? Sebab itu lebih baik hidup berkahwin daripada hidup membujang. Tapi timbas dirilah. Untuk itu kita tak boleh kata atau untuk semua orang. Timbas dirilah. Janganlah sampai menyusahkan orang.
budak-budak pun sementara kau kata gitu, lagi kau nak menikah. Nah, tak boleh juga. Kena fikir juga ayah lagu mana kita setara mana dah. Kena fikir juga. Sepatutnya hak tu yang maksud Nabi SAW kata, pergi cari. Ada ke apa tak ada? Pergi cari. Tak ada. Pergi cari dah, walaupun cincin sebentuk cincin apa ni besi pun apa. Dia nak nikah ni kena bertanggungjawab lah. Kena ada kesediaan untuk tu. Biar ada harta, biar boleh tampung, biar boleh tanggung anak bini. Itu falsafahnya. Kalau tak ada, faham pandang Quran boleh. Baru nikah kita sudah baca. Boleh apa? Boleh kata dia ni. Apa Quran tu pun modal juga. Modal juga. Kalau mengajar Quran, orang tak boleh piti. Boleh piti. Boleh menampung keluarga juga. Isyarat kau tu. Tidak nanti pergi buat padi ke, norai getah ke, kita kata pergi menego buka kedai ke, pergi ke pejabat ke. Tidak nanti lagu tu. Ada kepandaian, kemahiran, ada sesuatu kelebihan yang mana orang boleh tupas, ada rega, ada nilainya. Boleh lah. Dia nak oyak hak tu. Jadi kalau tak ada langsung lah, tak boleh juga jadi kenyayang pula. Jadi kenyayang, mokpok jadi kenyayang, susah lah. Kalau menikah tu tak tahu ke satu. Sedangkan cerita tadi tu nak royak tu dah nak suruh bertanggungjawab. Khairun nikah aisaruhu. Banyak lagi lah. Sebaik-baik nikah tu hak paling mudah. Banyaklah, luas kalau nak bahas tu panjang lah. Jadi kita rasa tak perlu lah bahas tu. Hak mana-mana mudah lah, tak kira lah mudah lah ke mana. Mudah kira kok, tidak kata payah lah kira. Syarat gua tu, syarat gua ni, banyak. Tidak mudah. Hak orang panggil mudah dan legap, termasuklah. Kemudian babun fi khutbatin nikah. Apa sekali dari luar ni. Wallahu a'lam. Akhir da'wan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Jadi nak maklumkan sikit.